Okey. Baiklah, kita mulakanlah kelas untuk minggu ni. Video yang lepas saya tak upload lagi. InsyaAllah nanti saya akan uploadkan pada hari ini. Kalau sempatlah, sebab saya nak meeting kejap lagi. Kalau tak ada apa-apa, saya akan upload lagi. Dua-dua ni lah video Okay. So, plan improvement report. Okay. Kita kena faham dulu, kita ni bekerja dalam logi. Kita kena buat improvement dan perlu hasilkan report. Okay. So, tu basically satu tajuk ni lah. Satu tajuk. Okay. Dalam kelas, dalam subjek, dalam tajuk kali ni, okay, kita perlu ada cara knowledge dalam method of plan improvement. Okay. Dari segi macam-macam lah, maintenance-nya, guna barrier, lean, Six Sigma, dia ada beberapa method. Ni kita panggil method lah. Safety barrier, lean, Six Sigma, juga diguna pakai di luar bidang kita pun. Macam kita fokus pada plan, logi. Okay, kita ada juga benda lain. Boleh pakai benda yang sama lah. Okay. Explain plan improvement methods for production through fishbone diagram. Kita ada nama dia, fishbone diagram. Okay. Kemudian kita akan tengok dari segi kualiti, apa yang kita boleh improve, method apa yang kita boleh pakai dari segi kualiti. Okay. So, pertama kita tengok dulu. Bila kita bekerja di plant, okay, kita akan bekerja dalam shift. Okay, dalam shift. Bukan awak akan duduk. Sebab plant, operation plant, production plant, dia tak boleh stop. Mostly ataupun kebanyakannya ataupun kebiasaannya, kita punya plant tak akan stop. 24 jam dia mesti running. Yang boleh stop adalah waktu-waktu tertentu. Shutdown, turn around, okay, maintenance. Itu kita boleh hentikan aktiviti ataupun separa hentilah. Maknanya tak semua akan berhenti. Sama ada contoh kalau kata perlu shutdown. Kalau kata benda tu boleh di-bypass bahagian tu, sistem tu ataupun equipment tu, sebabkan ada masalah teknikal di situ. Okay. Selagi mana kita tak berjalan, selagi tu duit tak masuk. Jadi mungkin engineer di situ akan berfikir untuk bypass sementara, tapi mengambil kira faktor keselamatan lah. Okay. So buat boleh bypass dan aktiviti diteruskan seperti biasa, kecuali bahagian tu pun ada juga. Okay. Turn around memang biasanya semua akan tutup lah, sebab bukan tutup tu fully shutdown lah. Maksudnya benda-benda yang perlulah. Okay. So setiap habis shift, okay, setiap kita habis shift, kita kena ada rekod dari segi aktiviti lah mostly. Okay. Kita panggil handover. Okay. Nak tukar shift, biasanya zaman dulu dia pakai buku log lah. Dia buat okay, jam sekian-sekian awak buat apa, jam sekian-sekian, macam diary. Okay. Jam sekian-sekian, okay, production dia banyak ni, apa masalah dia, apa yang awak cuba selesaikan untuk mengatasi masalah tu. Okay. Kalau kata awak bahagian kualiti, dan awak akan catat bahagian kualiti pada sekian-sekian ini. Lepas tu ada perubahan dibuat oleh sekian-sekian, kemudian kualiti dia jadi macam ni. Okay. Contoh lagi, apa-apa masalah, okay, maintenance, problem dalam production line ke ataupun mana-mana,
yang mana menyebabkan kualiti dia bertukar ataupun perubahan kualiti sendiri pun perlu direkod. Okey. Kemudian rekod ni, okey, dulu macam saya cakap tadi, dulu pakai buku log. Dulu pakai report manual. Sekarang biasanya orang akan buat apa? Dia dah ada template siap-siap dah dalam Excel. Biasanya lah, sebab tu awak perlu tahu Excel, tahu Microsoft Word ni apa semua ni. Okay. Biasanya dulu dia pakai log kan, buku log. Sekarang dia dah pakai Excel lah. Okay. Biasanya lah. Okay. Ataupun kalau kata macam benda tu perlukan detail, dan kita akan pakai report lah, buat report lah detail. Baru pergi kepada report tu. Okay. Contoh ada kemalangan berlaku, kena detail, benda-benda macam tu kan. Kalau normal operation tak ada masalah sangat. Okay. Lepas tu data tu digunakan untuk orang yang shift seterusnya. Okay. Orang yang shift seterusnya. Okay. Ataupun bila ada satu masa nanti dia orang akan berkumpul. Biasalah kalau dah kerja tu meeting lah. Dan bila meeting tu apa yang kita nak present apa semua. Data ni lah. Kita dah extract. Kita dah ambil data-data ni. Okay, sekian-sekian hari bulan kita ubah-ubah ni. Apa jadi. Kita buat report cantik-cantik. Kemudian masa management tu kita akan buat meeting dengan supervisor ke, management ke. Kita tak tahu lah. Tu atas plan lah. Atas tempat kerja nanti kan. So, bila dah buat macam tu, management akan nilai keberkesanan plan tu ataupun performance plan tu sendiri. Okay. Dia tengok dah based on apa-apa yang awak buat ni, betul ke salah ke apa semua ni, tindakan ni okey ke tidak, menyebabkan kualiti lebih tinggi ke apa, semua. Okay. So, benda-benda ni akan direkod. Okay. So, bila dah direkod nanti, dia akan buat improvement. Okay, kita panggil apa? Continuous Quality Improvement. CQI, Continuous Quality Improvement. Contohnya. Okay. So, setiap plan dia ada standard dia. Okay. Contoh macam kita punya KKTM ni, yang mana sekarang tengah sibuk, kita ada ISO. Kita ada British Standard. Kita ada, dekat plan kita tak ada lah British Standard. Kita ada BS. Kita ada SIRIM. Kita ada ASTM. Okay. Ni semua panduan. Okay. Panduan, guideline sahaja, yang mana dalam guideline ni, terutama bahagian documentation, bahagian quality, dia akan minta kita buat improvement dari semasa ke semasa. Kita tak boleh duduk berada dalam keadaan selesa setiap masa. Sebab plan pun proses dia sentiasa berjalan. Lama-lama keberkesanannya, effectiveness-nya ataupun performance-nya akan drop. Kereta pun kita perlu maintenance. Kan? Untuk kekalkan performance kereta tu kan. Kalau tak, payahlah. Nanti rosak lah. Tak boleh bawa lah. Nanti itu jadi, ini jadi. Okay. Itu salah satu method of improvement jugalah. Improvement kita adalah kita sentiasa buat maintenance supaya nak mengelakkan kerosakan akan datang. Kita panggil preventive maintenance. Ada corrective maintenance, ada preventive maintenance. Okay. Ada macam-macam pula. So, benda-benda macam tu adalah penting, dan panduan dia ada di dalam standard-standard saya mention tadi itulah. SIRIM ni bukan SIRIM, biasanya MS kot. Malaysia Standard. BS British Standard, MS Malaysian Standard. Macam itulah. Okay. SIRIM pun dia standard jugalah kan.
Tapi saya tak tahu dia duduk bawah MS ke ataupun dia stand alone ke. Saya tak pastilah sebab saya bukan bahagian quality sangat. Kurang pengetahuan pasal ni. Okay. So bila dah kita buat meeting apa semua, kita kena hasilkan improvement report. Report ni lah kita kena hasilkan. Dan direkod dan disimpan dalam file. Okay. So banyak faktor yang kita boleh tengok, banyak aspek dari segi bahagian mana kita perlu buat improvement ataupun kita boleh ambil tindakan untuk buat improvement. Okay, buat penambahbaikan. Okay. So saya pecahkan dan untuk kita saya fokuskan part ni lah. Dari segi operasi, dari segi maintenance, dari segi production, dari segi quality. So ada 4 benda ni. Method dia, cara-cara dia. Cara nak cuba buat, cara nak memulakan proses. Ada banyak cara. Okay. Ada Six Sigma. Ni. Okay. Ada Lean. Ada Lean campur Six Sigma. Ada Agile Management, Re-engineering, TQM, Just in Time, Kaizen. Kaizen ni saya rasa awak pernah dengar lah. Okay. Pokayoka. Dan macam-macam lagi. Okay. Macam-macam cara lagi. Okay. So saya nak tengok dulu slide seterusnya saya macam mana. Okay. Slide ni saya akan beri pada awak. Awak boleh tengok ni. Dua ni. Okay. Saya cuba buka je lah. Saya go through secara ni je lah Kita ada macam-macam method lah. Contoh ni ada 6 ni. Six Sigma, Lean, Project Management dan macam-macam. Penerangan dia pun ada di sini. Okay. Saya pun ada letak dalam slide saya lah. Benda-benda ni. Okay. Macam-macam benda ada. Kita ada 6 kan. Dia tulis kat situ ada 6. So nanti kita tengok lah. Okay. Yang ni pula. Kita tengok. Okay. Manufacturing process improvement. Okay, ada 4 method. So dia start dengan ni. Kita kena pasti waste and reduction lah. Kemudian adequate training, consumer consideration. Banyak sangat cara sebenarnya. Banyak method yang kita boleh guna pakai untuk membuat penambahbaikan kepada plant. Ni aspek dan juga contoh sahajalah. Okay, contoh-contoh lah yang diberi, yang saya pernah nilai pun daripada student sebelum-sebelum ni. Okay, operation. Okay, dari segi operasinya, biasanya dia relate dengan objektif logi awak, plan tu. Plan tu nak hasilkan apa, nak hasil yang macam mana. Dia mesti ada objektif, dia mesti ada haluan dia, kan? Jadi untuk ada penambahbaikan, okay, macam-macam suggestion lah kita boleh fokus dari segi operasi ni, operation ni. Mungkin dari segi techniciannya, mungkin dari segi standard of procedure dia, okay, mungkin dari segi keselamatan, mungkin dari segi manpower, okay, pekerja. Macam-macam kita boleh tengok lah. Okay. So ni dia punya subjek-subjek yang kita boleh tengok lah. Okay. Dalam operation. Okay. Under maintenance pula. Maintenance ni dibuat untuk apa? Kita kena tahu. Pastikan equipment tu dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, kan. Okay. Suggestion dia, ni contoh saja. Dia buat schedule maintenance. Buat record. Dah buat maintenance kena ada record. Okay. Lepas tu orang yang kita suruh dia buat maintenance tu, contoh. Saya pergi, kereta saya tak boleh start. Saya nak start kereta bateri Kong. Contoh, bateri Kong. Okay. Lepas tu saya boleh je pergi beli bateri, pasang sendiri. Saya tahu sambungan dia, saya tahu
connection, saya tahu kat mana nak buka, saya tahu macam mana nak buat. Saya tahu. Okay. Tapi adakah saya tahu dari segi detail dia? Contoh capacity bateri yang saya nak. Takkan saya main beli bateri lori kan nak start kereta saya. Ataupun saya pergi beli bateri motor. Nak kena lagi teruk saya pakai bateri AA je. Kan kita tak tahu macam tu lah. Maknanya sambungan kita tahu mungkin. Tapi adakah kita ni layak ataupun kita panggil competence. Competence ni orang yang bertauliah lah. Contoh powerman lah patut buat. Bukan kita tak boleh buat. Okay? Takut kita ni tak lepas dari segi benda-benda macam tu lah. Contoh lagi saya boleh beri ni contoh kat plant lah. Contoh saya tahu cara nak calibratekan meter bacaan pressure. Contoh calibrate pressure gauge. Okay. So saya tahu cara, saya boleh buat apa semua. Tapi dari segi keselamatannya ataupun dari segi undang-undangnya salah. Sebab saya buat sendiri tanpa ada kelayakan. Kompetensi saya tak ada. Sebab bila alat memerlukan kalibrasi ni, kita perlu ada orang yang mempunyai sijil dia untuk laksanakan tugas tu. Kalau tak ada, benda tu tak diiktiraf. Contohnya begitulah. Sebab apa dia tak nak berlaku kerosakan disebabkan orang yang buat tu lah. So ni competence. Lepas tu ialah SOP patuh ke tak. Nampak operation dengan maintenance ni boleh nampak kaitan juga di situ dari segi SOP dia. Okay. Kadang-kadang suggestion dia sama je. Operation pun SOP, maintenance pun SOP, production pun ada juga SOP-nya kadang-kadang. Okay. Dalam production pula, biasanya yang terlibat dengan production ni adalah bahagian nak hasilkan produk lah. Proses yang mengambil kira daripada bahan mentah sehingga dia jadi produk, sehingga dipackagekan, dibuat packaging dia. Okay. So mungkin kalau kata awak faham sedikit tentang pengawalan PID, saya pernah ajar PID awareness baru-baru ni dalam kita punya dalam chapter berapa saya tak ingat. Okay. Saya ada mention pasal PID tuning, PID awareness. Okay. Dalam PID awareness ni kita boleh adjust suhu untuk jadi macam mana. Okay. Contoh saya bagi Saya nak bagi contoh yang mudah. Saya akan bagi dua contoh. Sekejap. Satu, okay. Contoh dia adalah awak nak pergi dari destinasi B ke A. Dari B nak pergi ke A. Kawan awak guna minyak banyak ni sahaja. Contoh, 3 liter sahaja minyak guna. Banyaknya 3 liter. Okay, tak apalah contoh. Awak bawa kereta awak berlari daripada B pergi ke A tu sama je jarak, tapi mengambil masa pendek dan juga minyak yang awak pakai 2.5 liter je. Macam mana? So kalau siapa-siapa yang bawa kereta, confirm lah dia tahu cara nak kontrol minyak dia. Okay, waktu bila nak tekan minyak, waktu bila nak pecut, waktu bila tak perlu, waktu bila kita nak jimat masa, macam mana laluan nak jimat masa, adakah kita kena lalu jalan yang tak jam sahaja semata-mata untuk jimatkan masa. Tu faktor-faktor dia. Contoh lagi, kalau awak bekerja di bidang pernah bekerja di bidang yang mengawal suhu, contohlah aircon, kan? Bidang macam mana saya nak sebut, apalah, kita bagi aircon lah, aircon function dia adalah nak sejukkan bilik. Sejuk bilik sampai tahap mana, kawalan tu adalah pada remote kita lah. Remote
aircon. Kita set aircon 24 degree Celsius. Macam mana aircon tu tahu 24 degree Celsius dia kena tutup dia punya kompresor? Macam mana? Mesti ada sensor. Okay. Sensor tu pula, keberkesanan sensor ni lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okay. Ada yang dah sampai suhu 24 terus mati kompresor dia. Ada yang sampai suhu 28 baru mati. Suhu 23 baru mati dia punya kompresor luar tu. Ada yang sampai suhu 20 baru nak mati kompresor kat luar tu. Kemudian bila dia dah mati tu, ada yang suhu 25 kompresor hidup balik. Ada yang suhu sampai kita berpeluh dalam bilik barulah baru dengar bunyi dung kompresor tu buka. Kan? Ada slow, ada lambat. Ada slow, ada cepat. Sorry. Okay. So apa sal berbeza tu? Itulah dari segi PID tuning tu. Controller dia tu. Controller kepada sensor dia macam mana dia set. Kita ada lebih control pada sesuatu alat kalau dia ada PID tuning controller. Contohnya macam saya cakap tadi aircon, saya set suhu 24. Suhu 23 kompresor akan mati. Suhu 25 kompresor akan hidup. Rapat. So bilik tu tak sempat nak panas sangat, tak sempat nak sejuk sangat. Duduk kat 24 je, sedap-sedap je lah rasa. Macam tu. Okay. So macam mana nak setting tu? Itulah PID tuning tu. Okay. Ada lagi kalau macam pasal pakai mesin kopi ke, pun ada yang alat yang dipasang PID tuning ni. So bukan saja benda ni ada di plant, kita boleh tengok di dunia nyata kita, depan mata kita. Kalau zaman-zaman dulu kita tune TV yang analog punya signal, sekarang analog dah tak ada dah kat Malaysia ni. Setahu saya lah, analog dah mati dah dia punya signal tu. Okay. So dulu kita cari auto. Kita set kat TV kita auto. Dia cari, okay, dia dah dapat signal. Okay, contohlah TV berapa-berapa, TV sekian-sekian, TV 99 contoh. Gambar ada, suara ada. Tapi gambar blur. Suara pecah-pecah. So daripada setting TV tu kita tukar kepada fine tune. Okay, kita control dia halus sikit. Kita up sikit satu pakai remote. Plus tekan tambah tolak tu kan. Yang tu lah. Lebih kurang lah tu cara dia. Last baru kita dapat, ni kualiti yang paling boleh kita dapat. Kita tak boleh nak dapat HD lah kalau pakai analog kan. Tapi sebab apa? Sebab tu adalah limitation kepada signal dan juga TV kita sendiri. Kita nak buat macam mana? Samalah dekat plant. Kita boleh naikkan kualiti. Tapi sampai tahap mana kualiti tu kita boleh naikkan? So kita nak improve di situ lah. Okay. Semaksimum yang boleh lah kualiti tu kita jaga. Kalau kata kualiti tu nak lebih juga, itu dah keluar daripada objektif awak lah. Objektif plan tu sendiri. Contoh, plan awak bina dari awal nak hasilkan ketulinan dia 90%. Tapi klien minta 95%. Jawab dia, awak kena beli tambah bahan lagi lah, tambah barang, tambah equipment lagi lah. Tak boleh buat apa lah. Sebab awak design dia macam mana. Kan? So, itu adalah limitation. Kita tak boleh nak capai 100% ketulinan. So, klien minta 95, awak buat 90, payah. So, kita ada cara je lah untuk nak tambah. Cuma pembelian equipment lah. Sebab jauh. 90 ke 95 tu, kualiti, kalau dari segi kualiti tu adalah jauh. Okay.
Kalau 90 nak ke 91, itu boleh lagi. Plus minus macam tu lah. Tengok juga pada equipment. Ataupun kalau dah kata plan tu nak dah dibina maksimum quality dia 90%. Maksimum. Tiba-tiba klien minta 91. Pening kepala tu. So terpaksa lah beli alat. Macam mana? Nak beli equipment lagi lah. Beli lagi lah distillation column ke, separator ke, atau apa-apa yang menyebabkan kualiti dia lebih tinggi lah. Okay. So next, benda ni nak memastikan satu je, bukan satu je, salah satu tujuannya adalah untuk pastikan tak ada problem, okay, tak ada problem dan juga berjalan dengan lancar. Okay. Dari segi kualiti pula, kualiti ni banyak. Kualiti ni kita boleh pergi ke produk. Kualiti boleh pergi kepada management. Kualiti ni boleh pergi kepada kualiti alat tu sendiri, equipment. Kalau kualiti equipment maknanya dia relate dengan maintenance lah. Kalau management mungkin dia boleh relate dengan operation, dengan ataupun produk. Kalau produk, dua-dua pun boleh, production pun boleh, operation pun boleh. Dia boleh macam tu. Kualiti ni tengoklah atas apa yang awak tengok, kualiti apa kan. Okay. Usually lah, kebiasaannya dia akan melibatkan performance lah. Bila kita tanya kualiti secara general lah, kualiti kat KKTN Kemaman, kualiti tu apa? Kualiti dari segi apa? Kita nak tahu. Contoh lagi, kualiti dari segi pendokumentasian. Apa bahasa Melayu aku ni? Dokumentasi, kualiti dokumentasi. So kita refer pada ISO 9001 punya standard. Okay, kita ada kualiti lah di situ. Kita ada sijil lah untuk tunjuk yang kita menjaga kualiti dari segi dokumentasi. Kalau dari segi produk, dia mungkin ada benda lain. Dari segi management, mungkin cara dia lain. So, ni suggestion sajalah. Kalau kata betul nak tengok kualiti tu dari segi pekerja, mungkin kita boleh letak KPI. KPI ni apa? KPI ni apa? So, bila awak kerja, awak dah jumpa lah KPI ni nanti kan. Performance Index. Okay. Nak nilai awak punya kualiti bekerja tu. Macam tu lah. Okay, update the quality demanded by the client. So, quality tengok atas klien lah nak buat macam mana kan. So kalau kata produk, macam saya cakap lah, nak ketulinan berapa ataupun nak banyak mana dalam satu-satu masa tu boleh dihasilkan, ataupun masa yang diberikan. Kalau kata dalam masa 5 hari saya nak ada 10,000 bahan tersebut, sekian. Dan tengoklah plan awak boleh ke capai. Tengok macam tu. Itulah kualiti dia. Okay. So, saya terpaksa berhenti di sini. Minta maaf sebab saya lepas ni ada meeting. Okay. So, kita nak stop kita punya record lah dulu. Okay.